Tips membuat rancangan perniagaan. Apa itu rancangan perniagaan? Rancangan perniagaan adalah satu plan yang diperlukan bagi mengendalikan aktiviti perniagaan atau dokumen asas mengenai perniagaan yang dapat menjelaskan operasi bisnes dalam pasaran. Tujuan rancangan perniagaan dibuat adalah supaya pemilik perniagaan dapat melihat arah tuju perniagaan mereka. Terdapat 9 elemen dalam rancangan perniagaan seperti yang dipaparkan dan juga terdapat 7 elemen di dalam ringkasan eksekutif seperti berikut. Nama perniagaan, anda perlu nyatakan nama perniagaan yang telah didaftarkan di SSM. Kemudian kegiatan utama perniagaan, anda perlu nyatakan secara terperinci aktiviti yang dijalankan oleh perniagaan sama ada anda melakukan perkhidmatan ataupun menjual barang. Ringkasan rancangan pentadbiran perlu anda perlu nyatakan jawatan dan ahli pekerja terlibat dalam perniagaan sama ada seperti pengurus besar, pengurus kewangan dan pengurus pemasaran. Rancangan operasi perlu anda perlu nyatakan waktu perniagaan anda beroperasi seperti perniagaan anda beroperasi pada hari apa dan tutup pada hari apa. Kemudian perniagaan anda buka pada pukul berapa dan tutup pada pukul berapa. Untuk rancangan pemasaran pula, anda perlu nyatakan rancangan pemasaran berdasarkan konsep 4P iaitu Place, Product, Promotion, Price. Kemudian untuk rancangan kewangan pula, anda perlu nyatakan agensi pembiayaan dan kelebihan agensi yang anda pilih tersebut. Sama ada Ma'rah, Tekun ataupun agensi kerajaan. Modal awal pula, anda menyatakan modal dan keperluan anda untuk meneruskan perniagaan. Untuk pengenalan, terdapat 4 elemen dalam pengenalan iaitu yang pertama, nama perniagaan. Anda perlu menyatakan nama perniagaan anda yang telah didaftarkan di SSM. Yang kedua, kelebihan perniagaan yang dipilih. Anda perlu menyatakan jenis perniagaan yang dipilih sama ada milikian tunggal, perkongsian dan sebagainya. Kemudian, kelebihan memilih perniagaan tersebut sama ada mudah ditubuhkan ataupun cukai terhad. Yang ketiga, 2 program latihan pembangunan usahawan. Anda perlu nyatakan jenis program yang dipilih sama ada program daripada Ma'rah, Tekun ataupun agensi kerajaan dan manfaat anda memilih agensi tersebut. Kemudian keempat, tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Anda perlu nyatakan jumlah pinjaman anda, nama agensi pembiayaan dan kelebihan agensi tersebut dan tujuan membuat pinjaman tersebut. Latar belakang terbahagi kepada 2 iaitu latar belakang perniagaan dan latar belakang pemilik. Latar belakang perniagaan di bahagian ini anda perlu menjelaskan lebih terperinci mengenai perniagaan anda iaitu nama perniagaan, alamat perniagaan, bentuk syarikat dan lain-lain yang tertulis di sini. Anda boleh merujuk dalam borang SSM yang telah anda daftarkan. Bagi latar belakang pemilik, barang ini sama dengan latar belakang perniagaan, tetapi ia merupakan maklumat peribadi pemilik perniagaan. Maklumat peribadi pemilik perniagaan boleh jadi rujukan pinjaman bank untuk perniagaan anda. Selain itu, dalam maklumat peribadi pemilik perniagaan, perkara yang paling penting sekali yang perlu ada adalah KIC, CJ Belajar, CJ Kemahiran dan lain-lain. 8.0 berkenaan rancangan pentadbiran. Dalam bahagian 4.1, ketahui tentang logo perniagaan. Menunjukkan logo perniagaan, bagaimana membuat logo yang sesuai untuk perniagaan. Boleh gunakan aplikasi seperti Canva, logo maker dan lain-lain. Ketahui juga tips untuk memilih logo. Untuk bahagian 4.2 pula, tentukan visi, misi dan objektif perniagaan. Visi menyebabkan fokus masa hadapan perniagaan dan rancangan jangka masa panjang. Misi adalah pernyataan ringkas maklumat perniagaan ditubuhkan. Untuk objektif adalah sebagai pernyataan khusus bagaimana visi dan misi perniagaan akan dicapai. 4.3 adalah cakap organisasi perniagaan iaitu susunan struktur dalam perniagaan yang menjelaskan hubungan yang berbeza terjadi pada fungsi, peranan, bahagian dan keperluan serta individu yang bekerja dalam syarikat. 4.4 menjelaskan tentang deskripsi tugas pentadbiran. Tugas perlu dinyatakan dengan terperinci untuk setiap jawatan. 4.5 ialah tentang penggajian. Jadual imbuhan yang boleh dibuat dengan Microsoft Excel. Gaji semua pekerja perlu dicarumkan mengikut peratus yang ditetapkan. Bahagian 4.6 meliputi kos pentadbiran. Kos adalah merangkumi segala aspek termasuklah meja, kerusi dan rak. Seterusnya, 5.0 menunjukkan tentang rancangan operasi. 5.1 adalah berkaitan jenis produk. Teruskan pula dengan 5.2 iaitu carta alih perniagaan. Carta alih menunjukkan bagaimana proses perniagaan dijalankan. 5.3 ialah waktu operasi perniagaan. Nyatakan waktu perniagaan beroperasi. 5.5 ialah lokasi atau kedudukan premis. Jelaskan alamat di mana perniagaan berada, letakkan pilihan lokasi, boleh diambil di Google Maps. Kemudian berikan sebab mengapa memilih lokasi tersebut. 5.6 merangkumi susunan atau perniagaan. Terangkan kedudukan atau susunan premis perniagaan.
Susun atur ini boleh dibuat menggunakan Microsoft Word, Canva dan lain-lain. 5.7 keperluan rakan strategi niaga. Nyatakan rakan niaga iaitu kerjasama antara syarikat. 5.8 berkaitan kos operasi. Kos operasi merupakan semua perbelanjaan yang diperlukan untuk perniagaan terus beroperasi. 5.9 pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Pemasaran. Dalam rancangan pemasaran, kita mempunyai dua, iaitu analisis industri dan analisis pasaran. Yang pertama, analisis industri. Dalam analisis industri, kita mempunyai kekuatan dan kelemahan perniagaan. Kita boleh nyatakan kelemahan dan kekuatan itu dalam bentuk jadual supaya ia lebih kemas dan teratur. Tandingan produk dengan pesaing. Kita boleh nyatakan pesaing-pesaing perniagaan yang sama dalam industri yang sama untuk kita melihat perkara yang boleh diperbaiki dalam perniagaan kita sendiri. Kemudian, strategi harga dengan pesaing. Kita boleh nyatakan harga yang ditawarkan oleh pesaing mengikut produk yang sama supaya kita dapat membandingkan harga kita dengan pesaing. Strategi produk perniagaan. Dalam strategi promosi perniagaan, kita boleh nyatakan strategi promosi perniagaan yang dapat menarik minat pelanggan dan dapat mengekalkan perniagaan yang sedia ada untuk membeli produk yang ada dalam perniagaan kita. Analisis pasaran. Yang pertama, menentukan harga jualan seunit. Menyatakan dalam bentuk jadual supaya ia lebih kemas dan teratur. Kemudian, kita boleh menghitung. Kita menghitung apa? Kita boleh menghitung sasaran jualan setahun, sasaran untuk setahun dan juga menghitung share pasaran dengan pesaing. Dan akhir sekali ialah menerangkan sasaran pelanggan. Dalam menerangkan sasaran pelanggan, setiap perniagaan perlu mempunyai sasaran perniagaan agar mereka tahu siapa yang mereka ingin sasarkan produk mereka. Contoh, kita boleh sasarkan kepada pelajar, masyarakat dan sebagainya. Dalam perancangan kewangan mempunyai keperluan modal perniagaan, penyata pengeluaran proforma, penyata pendapatan proforma dan juga penyata aliran tunai. Dalam keperluan modal perniagaan, kita boleh mengenal pasti jenis kos yang diperlukan. Kemudian, kita boleh menentukan modal kerja dan boleh mengira kos pengeluaran dan juga rancang keperluan modal berdasarkan jangka masa. Kemudian, 7.2 iaitu penyata pengeluaran proforma. Dalam penyata pengeluaran proforma, kebiasaannya penyata ini disediakan untuk 1 tahun ataupun bulanan. Kita boleh menyediakan pengeluaran perniagaan kepada kos tetap, kos semasa, asas semasa, ekuiti pemilik, liability, kos berubah dan sebagainya. Kita boleh melakukan penyata pengeluaran proforma ini melalui Excel supaya lebih teratur dan kemas. Kemudian, penyata pendapatan proforma. Dalam penyata pendapatan proforma, kita boleh menyediakan dalam setahun, suku tahun ataupun bulanan. Kita boleh mengenal pasti pendapatan, sumber pendapatan iaitu pendapatan jualan atau produk, pendapatan sewa, pendapatan faedah dan sebagainya. Kita boleh juga mengenal pasti kos dan perbelanjaan. Dan juga, kita juga boleh mengira pelbagai formula iaitu untung operasi dan juga untung bersih. Akhir sekali, penyata aliran tunai. Dalam penyata aliran tunai, mempunyai formula iaitu aliran tunai operasi dan juga aliran tunai pelaburan. Penyata aliran tunai ini juga boleh dilakukan melalui Excel supaya ia lebih mudah dan kemas. Akhir sekali, 8.0 penutup. Anda perlu menyatakan sumbangan teknologi yang digunakan di dalam perniagaan yang dapat memudahkan operasi perniagaan seperti media sosial ataupun website. Kemudian, nyatakan agensi yang dapat membantu usahawan dan mampu mengembangkan perniagaan. Seterusnya, nyatakan tanggungjawab sosial yang dijalankan oleh perniagaan dan hala tuju perniagaan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya. Bye.